Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayar Malaysia Gazette yang menonton. Bersama saya Hasina Iwar Kamaluddin menerusi program Skop MG Highlight bersempena dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri kali ke-15. Seperti biasa, ketika kami berkampung di Kedah Darul Aman ini, banyak perkara-perkara, isu-isu yang dibangkitkan. Bagaimana kita melihat agaknya mampu atau tidak sebenarnya Pakatan Harapan Barisan Nasional menoktahkan janji mereka untuk menawan Kedah Darul Aman ini daripada Perikatan Nasional. Kita melihat prestasi ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak luar biasa sekiranya boleh dilaksanakan, namun sebenarnya banyak isu-isu yang dibangkitkan rakyat perlu diberi penekanan. Banyak isu, antara isu air, isu pentadbiran, dan sesuatu yang kita sukar rasakan adalah mengenai integriti seorang menteri besar. Jadi kita nak dapatkan penjelasan daripada pengerusi PH Kedah sendiri, juga merupakan calon untuk N14 Alur Kundu, iaitu Datuk Mahfuz Umar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum tu kena pakai mic dulu, Tok. Ya. Baik. Okey. Ya. Okey, Datuk. Di awal ini bagaimana? Beberapa hari saja lagi, mungkin 2-3 hari ini nak ke 12 hari bulan, bagaimana momentum kempen, Datuk? Momentum kempen baru masuk suhu yang agak mula nak panas. Lambat panas. Seminggu dia warm up. Memang itu trend pilihan raya daripada dulu, sama ada pilihan raya kecil ataupun pilihan raya umum. Minggu pertama memang suhu dia sejuk. Dia warm up, dia warm up. Tambah pula calon hak lawan ni pun dia pemain bola, dia warm up dulu, dia kena warm up. Jadi masuk suhu yang minggu kedua, suhu dia mulai kepanasan. Dan kita dapat lihatlah kepanasan tersebut apabila serangan-serangan yang betul-betul kepada kerajaan negeri Kedah atas kegagalan mereka, dan mereka cuba untuk menimbulkan propaganda politik murahan. Apakah Datuk merasakan suhu baru nak panas tu kerana keyakinan menang, memandangkan di sini memang kubu ialah PKR sebelum ni memang daripada side Datuk sendiri, macam mana? Di sini dulu ialah amanah. Ya. Atas nama Pakatan Harapan pada 2018. Ya. Dan saya bukan kerana begitu, kerana kita ini kubu kita dan sebagainya, tetapi memang itu trend pilihan raya. Memang dia sejuk di kedua-dua belah pihak. Di kedua-dua belah pihak memang sejuk. Jadi bila ada respon yang agak agresif itu, maka suhu dia akan mulai rancak. Dan saya percaya bahawa menjelang lagi dekat dengan pilihan raya, maka suhu itu akan lebih panas. Tetapi saya merasakanlah bahawa kepanasan itu tidaklah sama seperti mana pilihan raya sebelum ini. Kerana saya lihat di pihak lawan kita iaitu Perikatan Nasional ini berada dalam keadaan defensif di negeri Kedah ni. Mereka berada dalam keadaan defensif. Atau Datuk merasakan lawan Datuk bukan lawan sebenarnya? Saya tidak begitu. Saya tidak melihat, memandang rendah kepada orang lain, kerana bahawa mereka juga mempunyai penyokong-penyokong dan pendukung-pendukung yang tersendiri, dan kita tidak boleh rasa bahawa kita lah yang terbaik dan sebagainya, tetapi kita harus bekerja dan berusaha secara yang lebih baik untuk memastikan kejayaan dan kemenangan kita. Tadi Datuk ada sebut mengenai propaganda yang dimainkan oleh kerajaan negeri, iaitu Perikatan Nasional sendiri. Bagaimana Datuk melihat momentum propaganda itu boleh direalisasikan ke, ataupun rakyat naik menyampah ke, meluas ke? Saya percaya bahawa apabila dia respon terhadap isu REE, dia cuba alihkan isu kes kecurian kepada kes kononnya ini pelibatan kuasa-kuasa besar. Kuasa-kuasa besar. Sedangkan yang curi itu ialah China, Kelantan, Kuala Krai yang makan budu, ya. Bukan kuasa besar daripada negara China ataupun daripada Amerika ataupun daripada Rusia. Jadi itu menunjukkan mereka terperangkap dengan keadaan yang mereka sendiri create persoalan-persoalan tersebut. Dan saya percaya bahawa rakyat tidak berminat lagi dengan propaganda-propaganda yang bersifat sedemikian rupa, yang nak semuanya nak dalam sindrom penafian. Satu. Yang keduanya adalah propaganda yang bersifat politik perkauman dan keagamaan yang sempit. Ini yang dibawa oleh Perikatan Nasional, khususnya daripada pihak PAS. Dan saya percaya bahawa antara pihak PAS dan pihak Bersatu ini sedikit ada perbezaan pendekatan ini. Bersatu, saya percaya mereka tidak begitu gembira dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat propaganda keagamaan dan perkauman yang sempit.
sempit. Dan ini menjadikan ada sedikit pertembungan. Ditambah dengan apabila hari ini diviralkan calon bebas di Langkawi, iaitu bekas timbalan yang di Pertua PAS Langkawi, membuat satu bai'ah mengatakan bahawa jika dia menang, dia akan menjadi penyokong kuat untuk menyokong Sanusi. Jadi Sanusi, saya minta dia jawab bai'ah yang dibuat oleh Mazlan. Adakah dia nak menyokong Mazlan ataupun dia nak merestui apa yang dibuat oleh Mazlan ataupun dia menolak Mazlan. Sehingga sekarang tidak ada mana-mana pemimpin PAS mengecam Mazlan dan juga seorang lagi bekas timbalan ketua pemuda PAS yang turut menjadi calon bebas. Jadi saya nak minta Sanusi memberikan respon apa pendirian dia terhadap dua calon bebas daripada bekas PAS yang bertanding bebas di Langkawi. Baik, itu antara yang selalu politik tidak matang, kemudian walau tak tentu pasal. Ada yang menyatakan bahawa kerjasama antara, satu lagi isu adalah kerjasama antara UMNO, DAP itu akan memusnahkan. Seperti di Alam Kuduni sendiri boleh jatuh ke tangan Perikatan Nasional sekiranya itu sentimen yang dimainkan, Datuk. Macam mana? DAP hanya bertanding 2 kursi di Kedah. Kalau orang yang ada akal yang waras, saya tak fikir mereka kata bahawa negeri Kedah ini akan tergadai kepada DAP ataupun kepada kaum lain. Sedangkan dia bertanding 2 kursi. Dia tidak boleh buat apa-apa sesuatu yang boleh menggugat apa-apa kepentingan kepada orang Melayu dan orang Islam, dan mereka sendiri sangat menghormati dan menerima syarat yang diletakkan oleh UMNO dan Barisan Nasional, malah syarat sewaktu kerjasama dalam Pakatan Harapan, iaitu menerima sepenuhnya perlembagaan persekutuan yang berkaitan dengan Islam sebagai agama persekutuan, soal raja-raja, soal hak istimewa Bumi Putra, dan kemudian berkaitan dengan bahasa kebangsaan dan sebagainya. Jadi tak ada masalah pun. Apatah lagi dalam keadaan 2 kursi, apa yang boleh mereka nak lakukan. Jadi jangan sampai kepada peringkat kita menjadi orang yang tak boleh nak berfikir secara yang rasional. Baik, Datuk, di kesempatan ini kan ceramah Perikatan Nasional malam tadi dicemari, bukan dicemari dah, sebenarnya ramai penyokong menyatakan mereka sedih kerana akhirnya Panglima Perang mereka tidak hadir pada sesi ceramah itu kerana tidak diberi kebenaran oleh PAS Pusat. Apakah ini diberikan MB? Saya tak tahu. Di mana tu? Di Taman Ria, Sungai Petani. Mereka kata apa? Tidak, MB tak hadir kerana PAS Pusat tidak beri kebenaran hadir. Apakah ini memberi, orang kata, satu lagi peluang keemasan kepada PH, BN untuk melebarkan lagi sokongan kerana ada krisis dalaman yang berlaku dalam Perikatan Nasional? Saya tidak pasti apa sebenarnya yang berlaku dalam isu dia tak hadir pada ceramah semalam. Tetapi saya sangat berminat kalau dia hadir. Kalau dia turun padang, lagi dia buka mulut, lagi baik untuk kami daripada perpaduan, daripada Pakatan Harapan dan juga daripada Barisan Nasional. Jadi kalau dia di ban oleh PAS sendiri, ini satu kerugian yang sangat besarlah kepada Pakatan Harapan. Tetapi saya fikir bahawa apa yang berlaku sekarang ini ialah krisis dalaman. PAS sangat memuncak, khususnya apa yang berlaku di negeri Pulau Pinang apabila Presiden Gerakan Dominic Lau dihalau dengan satu yang sangat memalukanlah, yang tidak wajarnya berlaku begitu kerana kemarahan Setiausaha PAS Pulau Pinang tidak mendapat kursi di Bayar Lepas. Sepatutnya bagi saya bahawa yang dihalau ialah Presiden PAS dan juga yang dihalau ialah naib Presiden PAS, sebab yang menyerah kursi itu kepada Dominic Lau ialah pemimpin PAS, bukannya Dominic Lau yang merampas kursi daripada PAS. Baik, sering kita katakan politik dekat Malaysia ni tak matang-matang, Datuk, disebabkan isu-isu sebegini kan. Jadi bagi Datuk sendirilah, sekiranya dipilih diangkat menjadi wakil rakyat di sini, bagaimana Datuk boleh memastikan politik yang Datuk nak bawa ini adalah satu politik yang matang, pentadbiran yang sangat baik dan isu-isu sebegini tidak berbangkit lagi, Datuk? Ya, saya fikir bahawa sepatutnya ahli-ahli politik ini, baik yang senior, yang pertengahan, yang baru ni, seharusnya melihat politik ini dalam situasi yang harmoni dan murni. Kita boleh berbeza pendapat dan berbeza pandangan, berbeza ideologi dan sebagainya, tetapi kita mesti berada dalam satu kerangka
kesatuan, dalam satu kerangka bingkai kesatuan. Bukannya kita berbeza membawa kepada permusuhan. Politik yang membawa kepada permusuhan dan politik membawa kepada kebencian ini, dia akan mendatang satu keadaan yang buruk dalam kehidupan masyarakat yang boleh sampai kepada peringkat pertumpahan darah. Jadi sebab itu kepada ahli-ahli politik kita harus ada kesedaran ini, iaitu berbeza tetapi masih dalam bingkai kesatuan kita rakyat Malaysia, insya-Allah. Satu lagi Datuk, apa bila dikatakan begini, kalau tak undi PAS masuk neraka, kalau undi PAS masuk syurga, undi parti lain masuk neraka. Ini juga antara sentimen-sentimen yang dimainkan menjelangnya pilihan raya negeri, khususnya di Kedah ini. Apa yang boleh Datuk komen? Bagi saya bahawa pertama sekali pihak berkuasa agama harus mengambil tindakan. Sebab dia membabitkan para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah dan juga para ulama. Dan pihak Majlis Fatwa di negeri Kedah ini harus membuat satu kenyataan yang jelas bahawa politik pilihan raya ni tidak ada kaitan dengan soal syurga neraka. Dia nak pilih parti mana pun, dia tidak membawa orang itu ke syurga ataupun ke neraka. Itu semua adalah ketentuan Tuhan yang akan menentukan seseorang itu berasaskan kepada amalan mereka, bukan berasaskan kepada pilihan parti. Yang kita nak pilih ialah nak pilih untuk parti yang berkemampuan, wakil rakyat yang mampu untuk membawa perubahan kepada sesebuah negeri. Datuk sedih tak dengan apa yang berlaku hari ini? Ya, tentu saya sedih. Saya pernah dianggap bila saya keluar daripada PAS, ada ulama yang menghukum saya, darah saya ni halal. Saya tak nak sebut siapa dia. Haji Hadi sendiri pernah mengatakan bahawa bila ditanya pada dia sewaktu saya keluar daripada PAS, dia kata itu Mahfuz sudah ibarat orang yang dah mati lama, baru nak ke bumi. Saya fikir bahawa sesuatu yang sangat malang. Jadi media tanya apa pendirian saya kata saya sebagai anak muda, ibu ayah saya mengajar untuk memaafkan semua orang. Itu antara yang mungkin boleh ditukarlah cara berpolitik. Di penghujung ini Datuk melihat sentimen tidak lagi penting, dan kita juga melihat bagaimana akhirnya pengundi boleh buat penilaian tersendiri. Apa yang boleh Datuk katakan kepada pengundi-pengundi khususnya di Alor Mengkudu? Silakan. Ya, kepada pengundi-pengundi di Alor Mengkudu, yang penting untuk kita lihat pada hari ini ialah bagaimana kita nak mengangkat Alor Mengkudu suatu kawasan pilihan raya yang dalam bandar dan juga pinggir bandar, dan ini akan memberikan sesuatu yang kelainan kepada tempat-tempat daripada tempat-tempat yang lain. Jadi yang penting kepada pengundi-pengundi di Alor Mengkudu untuk melihat masa depan yang lebih baik, bukan sahaja untuk Alor Mengkudu tetapi kita melihat dengan cermin besar untuk kepentingan rakyat negeri Kedah. Sebab itu persamaan antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat itu sangat penting untuk membolehkan kerjasama yang lebih baik dengan pembangunan yang lebih baik untuk kepentingan rakyat negeri Kedah yang perlu difikirkan oleh semua. Sebab itu saya menawarkan diri untuk memberikan khidmat yang pernah saya berikan khidmat pada awal kali pertama saya menjadi ahli parlimen pada tahun 1999. Alor Mengkudu ialah sebahagian daripada Parlimen Pokok Senar pada waktu itu. InsyaAllah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua. Baik, undi calon nombor berapa tak? Undi calon nombor 2. Nombor 2. Baik, sebelum kita berakhir, kita ada satu lagi segmen soalan pantas. Saya berikan 5 pernyataan Datuk. Datuk jawab dengan satu pernyataan. Contoh saya katakan Malaysia Gazette, Datuk katakan terbaik. Boleh Kita cuba kita cuba. Yang pertama, Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman. Hijau kuning. Okey, hijau kuning. Baik. Kemudian Muhammad Radin Makdin. Pemain bola sepak. Bekas pemain bola sepak. Bukan adun sini tak ada Dia bukan adun lagi. Belum lagi Dia belum adun lagi. Tak mungkin lah. Baik. Yang ketiga, YB Sanusi. Sanusi. Menteri besar yang lolak. Okey. Yang keempat, Alor Mengkudu. Alor Mengkudu, kawasan pilihan raya yang saya tandingi. Dan yang terakhir, Datuk Mahfuz Omar. Sayalah calonnya. Baik. Sayalah orangnya. Undilah saya, insya-Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Mahfuz Omar sudi bersama dengan Skop MG Highlight hari ini. Semoga Datuk kata maju jaya lah dalam sesi PRU
PRN ini, PRU Don. Don kali ke-15. Jumpa lagi, saya Haslina AR Kamaluddin. 12 Ogos ini adalah hari anda untuk mengundi. Pilihlah ataupun buatlah penilaian yang terbaik. Sudah saya nyatakan banyak calon-calon yang memberikan manifesto masing-masing, pendirian masing-masing. Anda penentunya, khususnya kepada anda 38,193 pengundi-pengundi di N14 Alor Mengkudu ini. Jadi jumpa saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.